Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sama-sama kita buka majlis kita pada malam dengan kita membaca kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Taib Al-Mungkin dari Muhammad Taib, bekas Imam Besar Masjid Negara, yang juga merupakan mantan ahli kembali penceramah dan juga merupakan tamu jemputan kita pada malam ini. Yang berbahagia Ustaz Dr. Khairul Nizam, pengurusi Surah Al-Husna, imam-imam dan juga ahli kuasa surah Al-Husna, sahabat-sahabat daripada Taman Syahbandar dan juga kawasan yang sekitarnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan berbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini mempertemukan kita di surah Al-Husna ini dengan satu tujuan dan pertama untuk bersama-sama kita memperingati semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada 570 ataupun 571 Masehi, yang telah pun 1400 tahun lebih telah pun berlalu meninggalkan kita, dan hari ini kita bersama-sama di surau ini untuk memperingati semula baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utamanya ialah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita cuba bayangkan dalam suasana Nabi dilahirkan, masyarakat Arab jahiliyah dalam keadaan gelap gelita, kegawatan moral dan akhlak, anak-anak perempuan dibunuh, zina berdosa, rompakan, kecurian adalah menjadi satu perkara yang biasa. Dan kalau kita bayangkan perkara tersebut, amalan jahiliyah, kejatuhan moral ini hari ini berlaku dalam masyarakat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa ajaran, memperbetulkan ajaran ini, memperbetulkan segala kegawatan akhlak ini, dan telah pun ditunjukkan contoh yang terbaik pada zaman pemerintahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini marilah sama-sama kita cuba untuk mengembalikan semula ajaran Allah Subhanahu wa taala ini untuk kebaikan kita bersama. Dan kadang-kadang kita mati akal untuk memikirkan bagaimana keadaan hari ini, kegawatan moral hari ini kita nak atasi. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk itu malam ini sama-sama kita mendengar ceramah khas yang kita bawakan Al-Fadhil dan Ustaz Tajuddin untuk bersama-sama dengan kita mengupas persoalan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi panduan hidup kita semua. Ini majlis tanpa melewatkan masa, mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berusaha, pengusi dan semua ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Husna yang dirahmati Allah, para jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang telah berkesempatan untuk dapat bersama-sama kita meraihkan program yang telah diaturkan oleh pihak surau ini pada malam ini. Kesempatan ini saya mengambil untuk mengucapkan penghargaan terima kasih banyak kepada pihak pimpinan Surau Al-Husna yang telah memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan para jamaah semua pada malam ini. Saya sungguh rasa, orang kata apa, besar hati kerana Al-Husna ni nampaknya pada malam ni adalah di antara surau-surau yang dikunjungi ramai oleh kalau boleh kita sebut angkatan muda lah. Kebanyakan duk pergi masjid surau lain tu, kira semua tu jarang nak pilih hak tak beruban. Jadi malam ni hak beruban tak apa banyak mana, hak tak beruban tu sampai saya sendiri pun terasa macam muda balik malam ni. Tumpang semangat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dalam perkembangan yang ada dalam masyarakat di dunia hari ini, sebenarnya memerlukan kepada kedudukan penglibatan angkatan muda ni yang lebih. Ini sebenarnya berkaitan banyak dengan sejarah Islam. Kalau kita sinarai atau kita bariskan sah yang mendukung kepimpinan Rasulullah SAW adalah angkatan muda, selain daripada beberapa yang terkehadapan yang terdiri pada umur yang agak yang orang kata usia yang lebih meningkat. Macam kita tengok pun para sahabat Nabi yang agak berumur sikit ialah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tu hak lain tu boleh katakan adalah orang-orang yang masih mempunyai kemampuan dan kewibawaan yang lebih dalam memberi dokongan kepada angkatan kebangkitan Islam. Roh ini dan semangat inilah yang kita patut hadam dan kita hayati. Sebab dalam cabaran dunia moden ni, lebih-lebih lagi cabaran dunia yang berada di sekeliling kita, kalau kita sebut secara lebih terperinci, memperlihatkan bahawa ketandusan angkatan muda dalam mendukung gerakan dan juga perkembangan Islam akan menyebabkan Islam itu akan terkebelakang, ataupun dalam bahasa yang mudahnya ialah Islam akan dipandang lemah atau Islam akan dipandang lesu sekiranya orang-orang muda membelakangi peranan masing-masing dalam menyahut dan orang kata apa, melibatkan diri dalam peranan dan aktiviti Islam ni. Alhamdulillah kita nampak kebelakangan ini penglibatan kita, orang-orang muda kita ni cukup masya-Allah. Bagi saya suatu benda yang agak memberangsangkan, dan kita doakan akhir sudah kita berjaya. Tuan-tuan, kalau Islam ni dibiarkan orang-orang yang tua-tua semata-mata, yang dah tenaganya, pemikirannya dan juga orang kata aktivitinya begitu limited atau begitu terhad, kita akan berhadapan dengan suatu challenge atau cabaran yang paling hebat yang dimainkan oleh musuh. Yang bimbang kepada kita ialah nanti generasi kita, terutama sekali di Malaysia, yang dikenali sebagai salah sebuah negara yang majoriti umat Islam. Suasana ini kita bimbang takut terhakis nanti. Bagi tuan-tuan dan saudara-saudara atau peringkat anak-anak dan adik-adik ni yang lebih terkehadapan dalam menguasai media
sosial, media elektronik ataupun media internet sebagainya lebih faham kalau kita detailkan apa cabaran-cabaran ini yang menghimpit. Sama ada dari segi akidah. Kalau dulu kita lihat kita dihimpit oleh suasana ekonomi, sampai hari ini pun kita belum agak selesa ataupun orang kata apa untuk nak bangun semula mengatasi orang lain. Begitu juga kita dihimpit oleh himpitan pendidikan. Pada satu ketika dulu sampai kepada peringkat orang kata nak cari doktor Melayu pun payah. Nak cari profesor yang berkaliber, yang orang kata yang knowledgeable, yang berpengetahuan tinggi di kalangan orang Melayu, orang Islam pun payah. Tapi benar ni alhamdulillah, dari segi bab tadi, bab kemahiran, bab kepakaran, sikit sebanyak kita dah dapat menembus tembok itu. Begitu jugalah dari segi bidang intelektual, bidang kemahiran. Dan kalau kita tak terlanjur cakap dalam bidang-bidang kepakaran sebagainya, alhamdulillah, suatu macam kebelakangan ini menampakkan hasil dia. Tapi tuan-tuan, musuh Islam dia tak berhenti kat situ, dia himpit kita lagi, sehingga sampai pada peringkat suasana yang ada hari ini, sama ada saudara-saudari sedar atau tidak, kita dihimpit dengan masalah dilema dari sudut politik dan juga dari segi akidah. Dulu akidah orang tak kacau, orang tak ganggu, pasal dijamin oleh perlembagaan atau dijamin oleh undang-undang dalam negara sendiri. Lebih-lebih lagi kita di Malaysia, dalam konteks kita di Malaysia, maknanya apabila Islam diletak oleh perlembagaan, dipimpin, diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, maka hak tu sebenarnya kedudukan cukup kebal. Walaupun dari segi rutin biasa kita lihat apa sangat raja buat, apa sangat tuanku buat, tapi di sebenarnya ialah hak tu tembok tebal yang orang lain tak boleh nak tempuh. Sekarang tuan saudara-saudara perasan tak, tembok hak tebal ni sedang diusah untuk dirempuh oleh musuh untuk mengganggu gugat akidah umat Islam. Di celah-celah anak-anak muda kita, orang kata, diumpankan dengan benda-benda yang lain untuk mereka leka dengan masalah material, kebendaan material, supaya anak muda kita hidup terbina dengan pemikiran materialistik ataupun madiyah, ataupun dalam bahasa Melayu kata kebendaan. Jadi kita leka dengan benda tu, kita disumbat pula dengan bentuk-bentuk hiburan. Jadi cuba dilekakan benda ni kerana mereka jarum-jarum musuh untuk nak tembuskan tembok-tembok akidah ini. Tapi alhamdulillah setakat yang ada hari ini kita boleh nampak makna tak semudah itu angkatan muda atau anak-anak muda kita diperdayakan oleh mereka. Ramai lagi anak-anak muda kita yang masih terpimpin dan terdidik dengan suatu pimpinan dan didikan yang dikehendaki oleh Islam. Tapi benar ni kita kena sedar. Kalau kita tak sedar, memang dia akan hanyut. Ini malam ni pula sempena Maulid Rasul ni, saya rasa kita bawa kod sudut itulah dulu untuk kesedaran kita bersama. Jadi saudara-saudari sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pertama sekali, saya nak sebut himpitan-himpitan yang ada yang boleh kita berkongsi bersama. Dari sudut politik, kita nampak kok ni pun sembang lah pi dalam apa bentuk pun. Pi mai kita memerlukan suatu suasana sokongan daripada orang lain. Kalau tak ada sokongan daripada orang lain, dalam bahasa cakap pada adat kan, tak ada siapa yang boleh naik, tak ada siapa yang boleh memegang. Ni, tambah tuan-tuan di Pulau Pinang ni lagi nampak. Ni ujian-ujian yang mencabar ketajaman fikrah pemikiran kita. Nak menceritanya, kalau kita tak guna formula Islam, apa pun kita akan gagal.
Sebab tidak ada senjata yang paling tajam untuk mempertahankan ataupun untuk berhadapan dengan ujian-ujian ini selain daripada senjata yang diberi oleh Allah, iaitu senjata Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cakaplah masalah grup A ke atau grup B ke atau parti A ke parti B, kalau tidak dibantu oleh musuh dalam konteks akidah ni tuan-tuan, bukan musuh dalam konteks negara dan masyarakat ini. Jangan duk salah faham kau ni yang duk jadi terabut tu yang Mufti Perak bubuh burah buta gitu pasal dia tak faham nak tahu apa. Ni musuh dalam konteks akidah, bukan musuh dalam konteks kemasyarakatan. Ni kita makna musuh maksudnya mereka menggugat akidah kita kalau kita silap itu. Sebab tu mereka boleh buat dengan kuasa ekonomi yang ada, dengan kuasa kepakaran pendidikan yang mereka ada. Contoh sehari dua ni lah tuan-tuan, ni kita cakap dalam surah ni, insya-Allah. Apa orang kata secara face to face, personal, apa orang kata orang kata heart to heart ni, hati ke hati ni, dalam bahasa ni. Cuba tengok, mereka nak raya esok lusa, mereka boleh berturun harga ayam. Cuba raya orang Islam, dia naik melambung ni, jenah melompat kita pun yah sana yah sini. Yang switch control duduk kat siapa sebenarnya? Duduk kat mereka, sebab mereka kuasai ekonomi. Sebab dulu ni kita duk semang bab masalah, kita kebelakangkan masalah dari segi kepentingan ekonomi. Sebenarnya dalam Islam ni, Islam letak siap dah. Rasulullah dah tunjuk model kepada kita yang harus kita sedari. Tolerance ataupun yang kita kata at-tasamuh, tolak ansur, ataupun dalam satu benar lain juga dalam makna yang lebih tepat ialah kerjasama. Kerjasama yang tak boleh dibuat, yang ditegah sama sekali ialah kerjasama akidah. Dengan mereka tak boleh. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, kami agama kami. Itu kita dah baca. Hak tu tidak ada ruang untuk tolerance. Tak usah duduk sembang untuk nak tasamuh, nak tunjuk baik, nak tolerance, nak tunjuk baik, nak bina orang kata apa, semangat, orang kata apa, jaga hati. Tak ada sembang bab agama, bab akidah tak ada bab ni. Kok-koklah surah Al-Husna ni nak ambil hati kepada mereka. Hampa lah mai masuk buat ibadah hampa sekali, awak hampa yang mai tokoh hampa tak ni sekali. Ni sebenar raya hampa ni, esok hampa habis raya kami guna pula. Tak boleh, no way. Tak ada ruang. Sebab syarak tidak mengizinkan untuk kita bertoleran dalam bentuk-bentuk akidah. Tapi Rasulullah tunjuk ruang. Kita boleh toleran dari segi ekonomi, kita boleh bertoleransi, bekerjasama dan bertimbang rasa bersama dalam bidang pendidikan. Pendidikan tak ada masalah. Sebab itu masa peperangan Badar, apabila pemimpin-pemimpin Islam dapat tawan banyak tawanan daripada musyrikin, bukan Islam. Rasulullah beritahu kat mereka, kalau syarat pembebasan hampa, wahai musyrikin, hampa boleh bebas, tapi dengan syarat hampa ajak anak orang Islam tu. Makna pindahkan kepandaian mereka, ilmu pengetahuan mereka kepada anak orang Islam ni, itu salah satu daripada kelayakan untuk kamu dibebaskan. Jadi dengan sebab itu masalah pendidikan tak ada masalah. Tuan-tuan nak hantar anak tuan-tuan kepada rumah Hindu untuk tuition bahasa Inggeris misal, hantar pergi pasal dia boleh bahasa Inggeris, tak ada masalah apa. Kita tak boleh kata ni apa ni ahli jawatan surau, kuasa surau, tapi hantar anak mengaji rumah Hindu, tak timbul. Ni anak tu imam ni hantar anak mengaji di Jepun, tak boleh kata mengaji kat Kapiak. Begitu juga anak kita di sini, anak Imam Syamsi Ngara katakan, hantar pergi anak pergi mengaji di London, orang putih tok guru, boleh jadi Yahudi pula tu tok guru. Tak boleh kata salah dalam Islam boleh toleran dalam bab pendidikan, tak salah. Sebab al-hikmatud dalatul mu'min anna wajadaha, maknanya al-hikmatud dalatul mu'min, kebijaksanaan, ilmu, kepakaran itu adalah sebenarnya barang-barang orang mukmin yang tercucir, kata Rasulullah di ibarat begitu. Anna wajadaha, apabila kamu dapati di mana-mana, hendaklah kamu ambil. Jadi sebenarnya hak ada kat depa tu hak kita dulu.
Maka apabila oleh itu peluang kita ambil lah, peluang kita belajarlah, bukan pi rampas dah, belajarlah. Hak tu jangan abai. Tak ada masalah apa. Sebab tu waktu saya bertugas Masjid Negara lu, saya buka kelas tuition untuk SPM ke SRP ke sebagainya di Masjid Negara. Ni sebagai contoh pengalaman lama lah. Salah apa di antara guru tuition tu ada Cina, ada India. Sehingga India tu pelik Pak mari jumpa saya, pasal apa panggil dia. Dia kata saya bukan Islam. Habis kenapa Tuan Imam panggil saya untuk tuition sini? Saya kata tak apa, itu bukan Islam, bukan Islam, itu agama. Saya hendak kamu mengajar mereka ni bahasa Inggeris. Sebab dia boleh bahasa Inggeris. Dia ajar hak Cina matematik, perempuan daripada Kelang. Meh berulang, saya bayar. Kita bayar mengikut rate yang government lulus. Mana bayar rate tu. Habis dia pun heran. Dia kata dia nak pakai macam mana. Saya kata you boleh pakailah, tak payah pakai tudung tak apa. Tapi yang jangan jangan pakai selak pendek lah. Kalau selak pendek orang rasa geli. Saya tak kata geli lah, tapi memang geli pun. Orang perempuan pakai selak pendek masuk masjid ni geli lah. Tak apa, dia pakai selak. Akhir hari yang ketiga, yang keempat, dia sendiri cari baju kurung, dia sendiri pakai kain. Bukan kita dok paksa. Makna dia yang India tu tadi, dia kata saya tak pernah tengok, saya tak terbayang sebelum ni lagu mana masjid. Dia kata sekarang saya dah boleh faham ini masjid. Rupanya masjid cukup bersih. Masjid bersih, dia kata. Iyalah, tak ada siapa suruh buka kasut, automatically orang buka kasut. Jadi masuk benda-benda ni. Ini orang kata apa? Syarah. Masuk dalam pemikiran dia, tak payah kita pergi duk bersyarah kat dia. Akhir sekali dia sendiri terasa bahawa dia tak layak untuk pakai lagu dia pakai. Dia tukar sendiri, tak ada paksa. Jadi nak cerita tuan-tuan, transfer dari segi pendidikan dan pelajaran ni satu benda yang bukan Islam bubuh gap, tak ada gap. Hak ni kita boleh tolerant, boleh bekerja selama selagi mana benda tu elok. Kita guna ambil hak elok, hak dia awak main kat kita, tak ada masalah apa. Begitu juga dari segi politik. Dari segi politik tak ada masalah. Kalau kita baca bab at-tahalluf siasi ni, makna tahalluf ni berpakat dari segi politik. Benda ini tidak dipasang gap oleh Islam. Islam tak halang, tak pasang tembok dinding. Kerana Islam kata gunalah kesempatan untuk tahalluf ni, untuk pakatan politik, untuk mengajak mereka dapat membantu kamu. Ini tuan-tuan. Apabila hak ni boleh membantu kita, meletakkan kita di suatu kedudukan yang sesuai, sewajar, tak salah kita minta bantuan mereka. Cuma kalau mengikut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tahalluf siasi ini dia tidak boleh untuk selama-lama. Makna tahalluf siasi ini boleh berlaku di ketika kita masih ada kekuatan. Tapi kalau kita lemah longlai, tak ada kekuatan, no more tahalluf. Tak boleh tahalluf. Sebab mereka akan pijak kita. Hak ni kalau tuan-tuan nak terjemah dalam suasana di Malaysia, kenapa ada ulama-ulama kita yang mengharuskan tahalluf? Kerana kita masih ada sedikit lagi kekuatan. Jangan tunggu kekuatan yang sedikit ini hilang terus baru nak tahalluf. Hak tu dalam bahasa kampung kata dia ragas kepala kita. Dia akan ragas kepala kita. Waktu itu baru kita nak sedar. Tak ada dah kita kesedaran yang terlalu lewat. Baik. Tapi dalam masalah akidah tak boleh. Jangan cuba nak duk bertolak ansur dalam masalah akidah. Sebab ini jelas dalam nas Al-Quranul Karim, lakum dinukum waliyadi. Ini peristiwa berlaku di ketika mana pemimpin-pemimpin pembesar Quraisy, kalau tak silap ingat saya dalam sejarah, 7 orang mai jumpa Nabi dalam masjid. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berjumpa kamu ni untuk kita hentilah persengketaan antara dua. Lah ni kita ambil jalan tasamuh, jalan tolak ansur. Dalam bahasa mudahnya ialah kamu sembah Tuhan kami sebulan, kami akan sembah Tuhan kamu sebulan. Gila, bulan ni bulan Januari, kamu sembah Tuhan kami. Bulan Februari, bulan kami sembah Tuhan kamu. Soalah lagu tu lah. Gila, bulan naik bulan Mac pula, turn balik lagu tu lah. Itulah maka ayat Allah Subhanahu wa taala turun, qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tak pernah menjadi penyembah kepada Tuhan kamu dan kamu tak pernah menjadi penyembah kepada Tuhan aku, Tuhan kami. Dan kami tak akan sembah Tuhan kamu, kamu pun tak akan sembah Tuhan kami. Oleh itu, lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu dan kami agama kami. Ni tuan-tuan, kita dalam suasana kita dalam masyarakat majmuk atau masyarakat kita macam di Malaysia ni, kita kena jaga, kita kena berani bertegas dalam lakum dinukum waliyadin. Jangan duk cuba tolak ansur, duk tak apa. Jangan duk cuba liberalkan. Ni ada usaha-usaha yang melemahkan Islam ni tadi, dia masuk fahaman untuk meliberalkan. Seolah-olah nak jaga hati semua kau, maka kita kata semua agama sama. Kalau ikut dalam pendedahan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam banyak buku dia, kitab dia, kalau siapa kata semua agama tu sama, murtad. Murtad. Bukan itu jalan untuk kita bekerjasama. Kemanusiaan atau insaniah tak ada nilai dalam maksud itu. Begitulah dalam keharmonian. Nak letak harmoni dalam nilai itu tak ada. Tak boleh jumpa. Nak depan ni tadi ni kiblat, Allahu Akbar. Nak bubuh tokong kata tu jadi nak harmoni. Jadi orang lain pemain boleh sujud rokok tentu juga. Ni tokong pada depan tak boleh. Allah ialah Allah. Sebab tu dalam bab ni tuan-tuan, saya tak mau kaitlah dengan insiden yang 2-3 hari baru ni berlaku di Pulau Pinang sampai naik ke Rentang. Kita tak mau bergaduh. Cuma pimpinan kita kena reti bertegas dan kena berani menjelaskan. Jangan pimpinan kita pun dok main berlik sak kok ni tak mau bertegas pasal apa? Nak jaga pengaruh undi parti. Hak tu karut. Ini bukan masalah parti. Ini bukan masalah masalah hang sokong aku tak sokong hang. Ini masalah akidah. Masalah akidah tak boleh. Sebab tu bagi saya nak jelas jugalah malam ni sempena Maulidi Rasul, walaupun berulang kali di banyak tempat. Kita kena ingat bahawa dan mesti berpegang, makna should be, mesti berpegang bahawa kalimah Allah adalah benda yang berkaitan dengan akidah. Kita tak boleh dok main cakap sedap kata ni tak ada kaitan dengan akidah. Siapa pun boleh nak kata Allah. Betul lah dari segi cakap biasa. Sakai dok lautan pun dia boleh kata cakap Allah ni. Dia nak pederapi lagi pasal dia ada suara, dia ada lidah, dia boleh cakap. Tapi dalam konteks pegangan, dia benda akidah. Sebab itulah dia panggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni, Allah ini satu lafaz al-jalalah yang tertinggi. Ni kalau tuan-tuan ada sini hak mengaji Arab ni, mengaji nahwu ni, dalam kaedah nahwu pun diletak apa, Allah dia panggil isim ma'rifah yang a'raful ma'arif, yang paling ma'rifah daripada semua isim ma'rifah. Tak apalah itu, tapi dalam konteks tauhid dia panggil lafzul jalalah. Dan dia kalimah Allah ni, akidah dia benda yang qat'iyah tu dilalah. Maknanya dalil yang diputuskan oleh Al-Quran, bukan pandangan pendapat biasa. Iaitu Al-Quran menjelaskan siapa Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 perkara yang penting di situ ditekankan. Itu baru Allah. Kalau tak memenuhi kehendak 4 ini tadi, hak tu bukan Allah. Kalau kamu kata itu berdakwa kata Allah pun sebenarnya hak tu bukan Allah. Allahnya ialah Ahad, Maha Esa. Allahu As-Samad, maknanya yang Maha berkuasa, dia tak perlu kepada siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad, yang ketiga, tak beranak dan tak diperanakkan. Habis kamu kalau mau kata Jesus son of God, Yahudi mengatakan dan ni Uzair anak Allah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara Isa ibn Allah. Makna kalau kamu terima itu Allah kamu, itu Allah yang bukan Allah yang Muslim punya. Allah syirik kamu.
walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tak bersekutu, tak berserupa dengan apa-apa pun, satu apa pun tak serupa. Ini Allah ni Allah yang kita pertahan. Allah yang Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan duk terjemah Allah ini kepada Allah dakwaan yang lain. Kalau you Bible you nak pakai, you punya hak Allah hak mana. Tapi ini Allah hak yang Muslim, kamu jangan. Kamu boleh guna, tapi you should be Muslim. Kamu mesti jadi Muslim hak ni. Sebab ini bukan ketentuan ulama, bukan sabda Nabi, tapi ini firman dan wahyu Allah. Jadi apabila kita pegang tu, taklah pemimpin kita duk bahas kok lan sahabat kok ni serabut nak berdebat, nak apa, merapu. Berdebat apa? Kalimah Allah dah jelas, qul huwallahu ahad. Allah itulah yang kita dak Allahu akbar ni, Allah itu. You cakap Allah the greatest apa semua tadi, Allah yang mana? Kalau you kata Allah the greatest, hak greatest yang Allah you kata tu, Allah yang beranak, Allah yang diperanakkan, Allah ada anak, it's not greatest for Muslim. The greatest for Muslim is Allahu Ahad, Allahu Samad. Hak ni mesti bertegas. Tapi tuan-tuan, kalau untuk tanggungjawab dan kewajipan saya pederah benar ni 35 minit diberi masa oleh speaker dalam parlimen. Saya pederah dah untuk tanggungjawab saya. Tapi sepatutnya orang yang lebih besar daripada tu, pemimpin negara, mesti pegang hak tu. Ni dok dolak dalik kawan tu jawab kok ni. Hak ni. Jadi akhir sekali apa jadi masalah? Benar pula mahkamah pula duk bercara bab ni, mengarut. Apa hak mahkamah untuk nak menentukan Allah? Apa hak undang-undang mana? Ni tuan-tuan. Ni saya sembang ni kesian kepada generasi muda kita. Takut di kalangan generasi muda kita tersasul, termakan dengan berbagai benda argument. Hak tua pun tersasul riuh rendah banyak. Hak tua pun gelong. Hak muda kita bimbang lagi lah. Hak ni minta maaf lah. Bukan tajuk tu malam tu, tapi rasa tak patut sangat kalau kita tak sentuh. Jangan, ini bukan masalah pandang dia tu pemimpin parti politik, tuan-tuan. Ni masalah Islam dengan akidah, dia tak kira siapa. Nabi lawan pak penakan lah, tapi akidah aku tak sama. Hang Abu Lahab, walaupun hang pak penakan aku, keturunan cukup baik, darah Quraisy jugalah, darah Bani Hashim serupa itulah juga Abu Lahab, tapi kamu tak beriman, maka kamu diketepikan. Ni jangan duk sembang bab masalah ni. Kita sembang malam ni, tuan-tuan, saya sembang ni pun bukan di atas stand kepatian. Kepatian tu nak buat macam mana? Kita berada dalam negara demokrasi, kita mesti ada stand parti. Dr. Yusof kata kalau duduk dalam negara demokrasi tapi tak ada stand parti mana-mana, saya Ustaz hak ni pun tak, saya hak ni pun tak, saya orang menega. Tu Dr. Yusof kata beruk. Hak tu beruk, nak kena beruk dia tunggu pokok macam mana hak masak dulu, dia ragas pokok tu. Lepas tu pokok macam, bukan pokok macam hak sini kan, kebetulan nama dia ada hak tanu masak, dia ragas pokok masak. Kau tak ada masak, bawa elok naik tunas ya, dia punya apa tu, anak pisang, dia rungah habis anak pisang tu. Kerja beruk ni dia tengok tu, dia tak ada stand mana-mana, dia boleh belakang. Ni pun tu saya menega, hak ni buat belakang, saya boleh pergi belakang. Dr. Isyur kata ciam hak tu beruk. Ni dalam fiqh daulah, bukan saya sembang temerah. Boleh siapa-siapa nak rajak fiqh daulah, fiqh kenegaraan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi tuan-tuan, apa mesej saya tadi ialah terutama sekali kepada peringkat adik-adik ataupun anak-anak ni yang hubung masalah, perlu kita didokong oleh angkatan yang muda ni, generasi yang muda ni. Pasal kita tak ingat, tak boleh toleran. Jangan duk cuba toleran dalam bab akidah, tak boleh. Akidah dia tegas, kamu beriman ke kamu kufur, itu akidah. Dia tak boleh kata, tak boleh nak duk kok ni. Dia benar macam ni. Jadi dalam bab lain Islam terbuka, nak buat kerjasama dari bidang ekonomi tak ada masalah. Rasulullah SAW sendiri pun
dalam urus niaga perniagaan dia, perdagangan dia, tuan bacalah.